أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini kita dapat meneruskan perkongsian pembelajaran kita daripada halaman 300 insya-Allah daripada surah Al-Kahf. Surah yang ke-18, surah yang bermaksud gua, mempunyai tema bagaimana kita menghadapi cabaran akhir zaman dengan panduan daripada Al-Quran. Kita ada cabaran beragama, cabaran berilmu, cabaran berharta dan juga cabaran kuasa yang ada yang Allah jadikan sebagai perhiasan, dan kita perlu memastikan amalan kita adalah yang lebih baik berteraskan kepada panduan Al-Quran. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa sihat ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini Ustaz ya. Kita bersama memulakan kembali minggu ini ya. Semalam kita sudah pun ulang kaji bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Arif ya. Banyak pencerahan yang dapat kita peroleh semalam, alhamdulillah. Moga-moga tuan-tuan surah Al-Kahfi ini kita boleh buat catatan satu ayat demi satu ayat. Mungkin ada jurnal ya, jurnal untuk surah Al-Kahfi ya, agar saban minggu, setiap minggu ada 1-2 pelajaran yang kita boleh catat dalam ayat nombor 1, nombor 50, nombor 70, nombor 110, agar ia menjadi satu panduan kepada kita memahami kepada perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan melihat kepada halaman 300. Jom kita saksikan apakah sinopsis ringkasan pada halaman ini. Bermula daripada ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-59, kita akan melihat kepada penjelasan Al-Quran, tugas para rasul yang membawa risalah, kezaliman orang yang tidak mahu beriman dan sebab ditundanya azab hingga waktu yang telah ditentukan, sehingga ayat 59. Dan kemudian kita akan berkenalan, memulakan kisah ketiga ya. Kita sudah lihat kisah pertama, kisah kedua, kisah ketiga tentang cabaran ilmu di akhir zaman ini, bagaimana kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam pada ayat 60 hingga 61. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menampakkan ilmu kita pada hari ini. Kita baca daripada ayat 54 hingga 57 dipimpin Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustazah Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah kita bertuah dan bersyukur pada hari ini dapat sekali lagi dapat sama-sama dalam My Quran Time baca faham amal. Saya jemput pada sahabat-sahabat yang menonton di Facebook ataupun menonton di rumah melalui televisyen. Kita pakat-pakat kita share, kita sebarkan majlis ilmu kita My Quran Time. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sana dapat membaca, dapat belajar, memahami isi kandungan Al-Quran. Inilah sebagai satu azimat, sebagai satu bekalan kita penting. Bukan cerita pasal akhirat saja. Bila kita berada di dunia, kita perlukan panduan hidup kita, kita perlukan kompas. Itulah Al-Quran Karim yang disuluh juga oleh sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam Quran banyak kisah-kisah
yang Allah Taala ceritakan kepada kita semua untuk panduan bersama. Ayat 54 hingga 57 kita baca daripada surah Al-Kahf, muka surat yang ke-300 dengan tarannum bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 54 hingga 57 sebentar tadi. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tirmizi memimpin Ustaz ya. Kita meneruskan perkongsian bagaimana Allah memberikan khutbah ataupun peringatan di antara kisah. Kalau kita lihat surah Al-Kahfi ataupun Ashabul Kahfi, kemudian Allah memberi komentar masuk kepada kisah pemuda yang mempunyai 2 kebun ya, yang dia rasa bahawa saya ini banyak harta, saya ini banyak follower saya, pengikut saya ini tak macam kamu, kepada orang sahabatnya yang beriman ya, walaupun mereka dua-duanya dikomentar oleh ulama sebagai mereka yang Islam ya, yang menyerah diri kepada Allah, tetapi bab iman itu mempunyai konsep yang salah ya bagi seorang yang mempunyai dua kebun tersebut. Maka dalam hal ini Allah menyatakan pada ayat yang ke-54, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kali dalam Al-Quran ini kepada manusia dengan pelbagai perumpamaan. Allah menggunakan perkataan sarrafna. Kalau kita lihat kepada minggu lepas hari Jumaat di halaman 299 ayat yang ke-53, di hujung itu Allah menyatakan bila seseorang itu berada di dalam azab neraka Allah, walam yajidu anha masrifa.
Apa maksud masrifah? Dari segi masa dan tempatnya tak ada jalan untuk keluar, ya, tidak ada jalan untuk keluar. Maka bagaimana Allah nak memastikan kita ini selamat daripada azab tersebut? Risiko terbesar ialah apabila dihumban ke dalam neraka bagi diri kita, bagi keluarga kita, tuan-tuan. Allah kata, Allah menjelaskan dengan pelbagai sudut fi hadzal Quran yang kita sedang baca ini. Allah bawakan pelbagai penerangan, ada dalam bentuk cerita, ada dalam bentuk basyir, dalam bentuk kabar gembira, peringatan, dalam bentuk perumpamaan. Di sini Allah kata min kulli mathal, daripada sekecil-kecilnya ba'udah wa man fawqaha, ya, daripada seekor nyamuk ataupun lebih kecil daripada itu. Zaman sekarang kalau katakan diberi perumpamaan COVID-19, kita akan dapat hargai bahawa ia amat kecil, ya, ia amat kecil, malah sebenarnya usaha kita pakai pelitup muka. Tetapi kalau Allah nak bagi dia masuk juga melalui mata ke apa sebagainya, ia adalah suatu perkara yang boleh kita belajar. Untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran, untuk kita ambil peringatan dalam kehidupan kita. Tapi apakah yang berlaku bila Allah dah bawa pelbagai sudut untuk memerangkap, ya, bila bercakap tentang tasrif, Ustaz, ya, dalam belajar bahasa Arab ini, ubah-ubah perkataan itu untuk membawa banyak maksud, untuk memastikan seseorang itu terperangkap dalam kebenaran. Itu istilahnya bila bercakap tentang sarrafna. Allah pelbagaikan, Allah ulangkan agar kalau jalan A tak makan, ya, jalan B, jalan C, jalan D, untuk memastikan seseorang itu menyerah kepada kebenaran. Cabarannya apa? Psikologi manusia dikongsikan sekali lagi. Kalau katakan di dalam surah Al-Isra ada psikologi manusia ini suka untuk buat sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Kalau di sini wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, iaitu manusia ini suka berbantah, ataupun istilah zaman sekarang super critical. Super critical, Ustaz, ya. Bila ada peringatan dia akan cakap apa, saya rasa itu contoh tu bukan untuk saya, itu untuk orang lain, kan. Ataupun dia cakap, saya tak sukalah penceramah tu cakap, kan, saya tak suka, saya rasa itu macam kena lempang pada diri saya tak suka yang bahagian situ. Itu jadalah, maksudnya dia suka berbantah, berbahas. Dia menyatakan bahawa sebenarnya apa peringatan yang sampai itu bukan ada kaitan dengan saya, ya. Dia akan meletakkan 1001 alasan, 1001 hujah untuk menidakkan peringatan yang ada. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, wama mana'an nas, apa yang menghalang manusia, apa yang menghalang manusia untuk beriman, idza'ahumul huda, bila sudah datang peringatan, dan juga untuk memohon keampunan daripada Allah. Ini dua perkara, ya, yang menjadi cabaran di akhir zaman. Orang susah untuk beriman bila sudah datang hidayah. Seseorang itu sukar untuk memohon keampunan daripada Allah. Yang pertama, iman. Kita tahu bahawa pemuda Al-Kahfi ini dengan iman Allah tambah hidayah, Allah tambah lagi keteguhan hati mereka. Dan lebih daripada itu ialah bila kita dapat hidayah, kita akan sedar, saya ni sebagai ayah, saya sebagai ibu, ada banyak lagi perkara yang kurang, saya mohon ampun padamu ya Allah. Itu poin bagi Nabi Adam untuk bangkit. Kita sudah pun lihat pada minggu lepas halaman 299 tentang Nabi Adam dan Iblis. Adam dan Iblis. Tetapi apakah yang digunakan oleh Iblis? Iblis gunakan, kalau ikut komentar daripada Ibnu Ashur, ya. Ibnu Ashur dia menyatakan, ataupun daripada As-Sa'adi juga, bahawa sebenarnya manusia ini membantah dengan keadilan kerana dia mengikut kepada iblis, ya. Iblis ini dia punya mindset ni, Ustaz, ya. Dia rasa dia ada ilmu, jadi dia nak berhujah. Dia berhujah dengan Tuhan gitu. Dia sanggup berhujah dengan Tuhan, aku lebih baik daripada Adam, aku daripada api, dia daripada tanah. Dalam hidup kita ni ada orang yang berhujah, dia kata saya ada hujah lebih kuat, saya tak nak percaya pada awak, saya tak nak, awak siapa, kan. Itu adalah sifat-sifat sombong yang menyebabkan manusia ini terhalang daripada beriman dan juga memohon ampun daripada Allah. Padahal Allah kata illa antatiyahum sunnatul awwalin aw yatiyahumul adzabu qubula. Adakah dia nak beriman sampai dah datang azab di depan mata?
ya, seperti Firaun kan, dia tak nak beriman, dia tidak mahu minta ampun, bila sudah tenggelam barulah saya mengaku la ilaha illa kan anta, ya, aku tidak ada tuhan kecualimu ya Allah. Jadi di sini adalah panduan untuk kita sama-sama, ya, sama-sama ambil peringatan bahawa kalau kita bersama al-Quran, dua kesan, makin beriman kepada hidayah dan juga selalu kita minta ampun, istighfar. Ya Allah, ayat nombor 1 ni ataupun 54 ni rasanya saya ni kurang baca Quran, ada rasa itu, maka itu tandanya kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rasyada. Tetapi kalau katakan ada orang yang mungkin Quran tidak memberi kesan menambah iman, Quran tidak memberikan kesan, hari ni saya rasa macam saya okey kot, tak ada kekurangan pun, tugas saya sebagai ayah, ibu, pemimpin, tak ada benda, semua okey kan. Kalau rasa begitu, itu akan membawa kepada bibit iblis sebagaimana yang dinyatakan pada ayat 50 yang kita baca pada minggu lepas. Jadi bagaimanakah kita nak memastikan kita sentiasa dapat mesej daripada al-Quran, risalah daripada Quran, Nabi diutuskan. Dan ayat 56 kita nak ambil perhatian agar kita jangan mengikut kepada jejak langkah mereka yang kufur kepada al-Quran. Apakah cirinya? Cirinya kita baca sekali lagi ayat 56 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul di atas pencerahan dan penerangan tadi. Mudah sama-sama dapat kita menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita, kesan daripada al-Quran yang kita baca. Ayat 56 kita baca sekali lagi untuk dapat sama-sama kita mengambil pengajaran daripada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin wa yujadilu dan kami tidak mengutus para rasul melainkan sebagai pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan, tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai perkara huzwa, sebagai ulug-ulug. Jadi ini adalah mekanisme Allah beritahu tentang bagaimana seseorang itu boleh terhalang daripada mendapat risalah daripada Nabi. Maksudnya, Nabi ataupun kalau zaman sekarang ini orang-orang yang membawa mesej Nabi, ya, bukan rasul, bukan rasul pula, jangan kata saya ni rasul membawa risalah mubasyirin wa munzirin. Rasul dah habis, ya, sudah selesai. Tetapi mesejnya itu penuh dengan mubasyirin dan juga wa munzirin. Apa maksudnya? Cikgu-cikgu, penceramah, ibu ayah kena menggunakan pendekatan khabar baik, ya, khabar gembira, mubasyirin, dan juga yang keduanya kena ada juga memberi peringatan, ya. Tidak boleh kita sekadar cakap, kita berfikir positif sahaja tanpa kita memberikan risiko kalau saya tidak mengikut hidayah daripada al-Quran. Jika tidak, kita akan kata okey, sila solat, ya. Kalau katakan anak tu tak solat pun kita kata tak apa, ada peluang lagi. Tetapi kita tidak berikan peringatan seperti mana yang diingatkan dalam al-Quran. Apa saja yang ada dalam Quran itulah yang disampaikan oleh Nabi, dan itu bukan tanda kita berfikiran negatif, ya, bukan berfikiran negatif, tetapi ibu yang sayang, dia suruh anaknya main, ya, tapi dalam masa yang sama bila dah sampai di tepi longkang tersebut, maksudnya si ibu akan mengingatkan, jaga-jaga, ya kan. Ataupun kalau katakan dah terlampau dekat dengan longkang, ibu rentap sahaja si anak itu. Kerana apa? Kerana itu adalah inzar, itu adalah peringatan kerana sudah amat bahaya. Mungkin anak itu menangis, bagi anak tu sakit hati, mengapa mak ni, ya, menarik saya daripada main tepi longkang. Tetapi apa yang pasti ialah mak tahu, mak menyayangi si anak tersebut. Wattakhadhu, apakah respon orang-orang yang kufur?
wattakhadhu ayati wama unziru huzwa, ya, ataupun sebelum itu kita tengok wayujadilul ladzina kafaru, orang kufur itu dia akan jidal. Itu sifat yang disampaikan pada ayat 54, ya. Ayat 54 menyatakan psikologi manusia ini suka berbahas dan berhujah maksudnya. Dan bila hujah tu dia kadang-kadang bukan kata tak setuju pun, tapi dia nak cakap saya lebih baik. Hujah saya lebih baik, jangan dengarlah kepada orang ni macam mesej ni macam aku pernah dengar, kan. Itu minimum. Tapi kalau sampai maksimumnya ialah hujah engkau memang confirm salah, saya ada kebenaran, dengarlah saya. Itu adalah apa yang dibawakan oleh iblis, di mana dia rasakan bahawa dia senior, dia ada pengalaman berbanding dengan juniornya Nabi Adam, dan itu akan menyebabkan kita gagal kalau kita bertemu dengan Dajjal, naudzubillahi min zalik. Jadi cara untuk kita memastikan kita tidak jidal banyak ialah kita jangan sampai mengambil ayat-ayat yang disampaikan, kita dengar ini ayat Allah, ini peringatan, jangan ambil diolok-olok orang yang menyampaikan. Itu adalah character assassination, ya. Itu kaedah yang terbukti daripada zaman dahulu lagi. Bunuh karakter orang tersebut, maka habis mesej yang sedang disampaikan. Kerana ini adalah panduan, ya, kerana Allah nak bawakan kita kepada mesej ilmu, ya. Ilmu ini memerlukan kepada apa? Kerendahan hati, membawa kita kepada seperti Nabi Musa yang kita akan lihat ayatnya sebentar lagi. Sebelum itu kita saksikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan hari ini pada halaman yang ke-300 adalah sarrafa, menjelaskan ataupun berpaling. 30 kali disebut di dalam Al-Quran, di mana perkataan ini membawa maksud Al-Quran ini dalam masa ia menjelaskan, ia juga memalingkan orang-orang yang membawa kebatilan dengan pelbagai sudut. Setiap ayat Al-Quran ini adalah nur, dan ia akan melenyapkan kegelapan zulumat yang ada di dalam kehidupan. Sebabnya kalau kita ada sebarang persoalan yang kritikal, kita baca Quran, sepatutnya Quran akan melenyapkan segala hujah-hujah itu, bukannya makin kita berjidal, bukannya makin berbalah sehinggakan kebenaran itu sirna ataupun hancur, akhirnya kita tak dapat apa-apa. Jadi ini perkara yang penting. Bila dah dapat sesuatu peringatan, apa yang perlu kita buat, tuan-tuan? Kita mestilah terus menghargai nur itu, jangan jadi azlam, ataupun istilah dalam ayat yang ke-57 kita akan bincang nanti, siapa lebih zalim daripada orang yang bila dapat hidayah dia berpaling daripada hidayah tersebut. Kita berhenti sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada semua penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Petikan ayat yang saya baca daripada surah Al-Furqan ayat 69, ada sedikit kena-mengena dengan pengajian tajwid pada hari ini. Kalau kita lihat akan terjemahannya akan digandakan bagi orang-orang yang kufur itu ataupun melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam ayat sebelumnya, digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan ia pula akan terus kekal dalam azab itu dengan penuh kehinaan. Moga-moga kita tidak menjejaki atau mengikut
keadaan golongan-golongan yang kufur ingkar ini. Dan kita doakan kepada semua sahabat-sahabat di FB kita, sahabat-sahabat di seluruh Malaysia yang sedang menonton My Quran Time, terus diberi keselamatan dan juga diberikan kebaikan, selamat daripada segala bala dan bencana, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, tajwid sikit hari ini kita dah membicarakan tentang maksilah. Kita dah faham dah apa itu maksilah. Maksilah ada hak dhamir ataupun hak juga disebut sebagai hak kinayah, berada di antara dua huruf yang berbaris. Maknanya sebelum hak itu berbaris dan selepas hak itu pun berbaris. Maka maksilah dibagi pada dua, qasirah dan juga tawilah. Qasirah tu merujuk pada bacaan dua harakat. Qasirah sekiranya selepas hak dhamir itu ataupun hak kata ganti nama itu, selepas hak itu tidak terdapat hamzah, maka dibaca dua harakat. Mana selain pada hamzah. Adapun selepas hak dhamir itu, kalaulah ada hamzah ataupun sebut hamzah qata', maka dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat, disebut sebagai maksilah tawilah. Itu saja gambaran mudahnya maksilah. Namun pada hari ini kita nak bicarakan tentang perkara yang kata apa, mukhalifah, yang bercanggah dengan kaedah tadi tu. Maksilah mestilah ada hak dhamir berada di antara dua huruf yang berbaris. Sebelum hak tu berbaris, selepas hak tu berbaris. Namun ada beberapa imam kita, Imam Hafs an Asim, membaca bercanggah dengan kaedahnya. Contoh dalam ayat 69 surah Al-Furqan yang saya bacakan sebentar tadi. Imam Hafs menyertai bacaan Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir ni memang terkenal ataupun bacaan mengikut riwayat tu, ha itu disilahkan pada banyak keadaan. Maka imam kita, bacaan kita juga, ingat bacaan kita juga menyertai bacaan Imam Ibn Kathir pada ayat 69 surah Al-Furqan, iaitu membaca dengan kadar dua harakat. Mensilahkanlah, memanjangkan hak itu dengan dua harakat. Contoh pada surah Al-Furqan muka surat 366, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Wa yakhlud fihi muhana. Perhatikan pada kalimah ataupun huruf hak pada kalimah fihi, hak yang berbaris di bawah itu. Kalau ikut kaedah fihi itu, sebelum hak itu ada ya yang mati. Sedangkan kaedah Imam Hafs ataupun kaedah kita baca itu, sebelumnya mesti berbaris. Di sini sebelumnya ya yang mati. Seperti kita baca surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Kita tak panjang kat situ, tak panjang. Fihi huda kita baca pendek. Sebab ya mati. Tetapi di sini walaupun ya mati, kita baca panjang. Baca dua harakat mengikut Imam Hafs. Walaupun macam mana pun dalam Quran dah diletak dah tanda ya kecil selepas hak itu, menandakan bacaan itu tetap dipanjangkan dua harakat. Jadi pengecualian daripada kaedah dah. Jadi penting perkara tersebut tadi Ustaz ya, bila tengok kepada maksud dia itu, memang fihi muhana itu sebenarnya dia macam kena kan dipanjangkan sikit itu. Kehinaan yang diberikan kepada orang yang diazab itu ya, dia macam ditonyoh lebih lagi. Betul. Kan bila digunakan perkataan fihi berbanding dengan fihi muhana, itu macam azab itu macam sambil lalu sahaja. Itu kalau kita tengok dari segi kesan bacaan sebentar tadi Ustaz ya, dan mungkin ada banyak lagi rahsialah dari segi cara bacaan itu sendiri. Jadi itu sedikit peringatan untuk kita dari segi bacaan tajwidnya dan kesan psikologi kepada kita. Pasal sebenarnya Quran ini Ustaz ya, bila Allah letakkan sarrafna, termasuklah tadi bila bacaan-bacaan ini pun dipelbagaikan untuk kita merasai pelbagai ilmu satu, tetapi lebih daripada itu adalah pelbagai perasaan. Kerana manusia ini dia kadang-kadang kalau diingatkan sekali, dua kali, satu cara, dua cara, dia tak jalan. Ya, malah Allah cakap dalam ayat yang ke-57, waman azlam, siapa lebih lagi zalim, lebih lagi zalim daripada orang yang diingatkan tentang ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling dan juga dia melupakan maqaddamat yadah, apa yang dia buat. Dia tak kisah apa yang dia buat kan. Dia rasa macam orang lain tak betul, hina, yang betul saya. Kan kita rasa macam pernah dengar kan kisah ini. Siapa? Iblis ini dia dapat peringatan, dia buat, dia lupakan perkara itu, dia tutup ya, dia gelapkan peringatan daripada Allah untuk bersujud, dan kemudian dia rasa bahawa saya betul apa kan, saya betul.
Jadi bila saya betul, dia sampaikan iblis ini dia tak nak sujud kepada menghormati kepada Nabi Adam dan mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang begitu kerana dia bermain dengan perkataan pendapat sendiri, sayalah yang betul dalam beragama, orang lain no way. Kan? Tetapi sebenarnya tuan-tuan, kita sama-sama sedang mencari dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Taala. Jadi kesan orang yang berpaling ini, ya, inna ja'alna ala qulubihim akinnah, ya, diletakkan pada dia satu lapisan penyumbat, ya, kepada hatinya, ay yafqahu. Perkataan yang kita nak beri perhatian ke sini adalah yafqahun, bukannya ya'lamun. Ya'lamun kita mungkin tahu Ustaz, ya, dia dah baca Quran 30 juzuk contohnya. Tetapi Allah nyatakan di sini perkataan yafqahun ini yang memasukkan, yang faqih, ya, dia bukan sekadar tahu, tapi dia faqih ataupun pakar dalam memahami dan mengamalkan apa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi adhanihim waqra, dan pada telinganya ada penyumbat. Orang cakap, dia dapat mesej, dia akan terpantul balik. Tandanya apa? Kalau orang cakap, dia cakap, kan? Ataupun dia komen. Tak ada satu yang dia senyap. Okey, saya rasa ini peringatan daripada Allah, saya kena ambil ini sebagai hidayah pada saya pada hari ini. Kesannya apa? Di hujung ayat 57, wa in tad'um ilal huda, kalau kita ajak dia kepada hidayah, falan yahtadu idan abada, tidak akan dapat hidayah disebabkan sudah ada penutup, penyumbat pada hati dan telinga kerana perkara tadi. Suka berjidal, suka berbahas, suka untuk memperolok-olokkan kebenaran yang datang daripada orang lain yang sebenarnya hakikatnya daripada Allah, dan juga suka untuk melupakan peringatan. Jadi ini adalah satu amaran. Bagaimanakah Allah memberi peluang kepada kita? Allah masih bagi peluang pada semua orang. Kalau kita rasa ada orang ini sombongnya, kan? Kita lihat ayat 58, bagaimana kita mensikapi perkara-perkara ini. Kita teruskan, Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Penonton sahabat-sahabat Al-Quran, saya melihat di Facebook Ustaz Faz, penonton-penonton rata-rata semua bertanyakan kepada keadaan sahabat kita juga yang selalu menonton Quran, iaitu Puan Julaiha binti Abdullah yang berada di LA, Los Angeles. Moga-moga sahabat-sahabat pun menanti berita di sana, mudah-mudahan diberi peliharaan, juga keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada berlakunya gempa bumi tersebut, dan juga penduduk-penduduk diselamatkan insya-Allah. Mudah-mudahan selamat belakalah insya-Allah, Safas. Ya, insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan 58 hingga 61 melengkapkan muka surat yang ke-300 surah Al-Kahf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. صدق الله العظيم. Astagfirullahal azim. Begitulah bacaan daripada ayat yang ke-58 hingga ayat yang ke-61, ya. Ayat ke-58 Allah menyatakan warabbukal ghafuruz zur rahmah.
Ya, Allah menyatakan dan Tuhanmu Maha Pengampun lagi memiliki kasih sayang. Bila kita melihat kepada beberapa peringatan daripada Allah bercerita tentang diri siapa? Diri saya, kan? Manusia ini suka berdebat, suka dia tidak mahu untuk cepat-cepat beriman, tidak mahu cepat-cepat memohon keampunan. Kemudian tadi bercakap tadi apa yang dia dah buat dia tak kisah, kan? Dia rasa apa yang saya dah buat semua betul, kan? Istilahnya fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Allah memberikan peringatan demi peringatan, dan pada ayat 58 ini Allah membawakan basyir, ya, wa rabbuka ghafurur rahmah. Allah ini Maha Pengampun, Allah lah yang mempunyai rahmah. Dengan rasa rahmah Allah itulah kesannya apa tuan-tuan? Kalau ada perkara-perkara yang tersilap yang pernah kita buat berdasarkan pada ayat 54 hingga ayat yang ke-57, ayat 58 menyatakan lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab, ya, kalaulah kami menghukum dengan apa yang mereka buat, maka Allah akan cepatkan azab. Kalau katakan kita pernah jidal, kan, contohnya ada orang ingatkan kita kata tak adalah, bukan aku, kan, ataupun kita rasa macam tak apalah, saya Quran ni saya lambat sikitlah, ya, awak bacalah Quran, saya sibuk bekerja contohnya, ataupun saya rasa saya ayah yang bagus, saya ibu yang bagus, pemimpin yang bagus. Kalau pernah kita buat begitu, sebenarnya Allah kata kalau katakan Allah hukum terus bima kasabu la'ajjala lahumul azab, pasti kena azab terus, ya. Mungkin kena apa Ustaz? Mungkin kena pecah paru-paru ke, mungkin aksiden terus sampai meninggal ke, ataupun tak meninggal, kan, sampai koma beberapa puluh hari. Allah boleh beri begitu. Tetapi Allah cakap apa? Ballahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila, ya. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu dan mereka tidak akan menemui tempat berlindung selain daripadanya. Maksudnya ketika kita masih lagi diberi panjang usia, hari ini boleh tengok, boleh mendengar Quran, boleh baca Quran, ya. Sebenarnya Allah sedang memberikan kepada kita masa untuk kembali kepada Allah SWT, pasal semua perkara ini ada mau'id, ada waktu yang tertentu. Allah tak buat sembrono sahaja, Allah nak beri peluang kepada kita, jadi kita pun kena jaga mau'id, ya, janji kita kepada Allah Subhanahu taala dengan kita kembali balik. Oh, saya ni dah bersaksi pada Allah, saya nak ikut cakap Allah. Jadi kita cepat-cepat, ya, menyemak kembali ayat 54 hingga ayat 57 agar kita tidak mengulang apa yang telah dicontohkan oleh iblis laknatullah yang ingin menggoda manusia. Watilkal qura, ya, pada ayat 59, dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka melakukan kezaliman dan kami telah tetapkan waktu kebinasaan mereka, ya. Ini Allah cerita tentang orang-orang terdahulu. Tuan-tuan beri perhatian kepada perkataan lamma zalamu. Penting Ustaz, ya. Bukan idza zalamu, lamma zalamu. Apa maksud lamma zalamu? Kalau idza zalamu, ketika mereka buat satu dua kezaliman, terus Allah akan hancurkan. Tapi lamma zalamu, dah buat kezaliman, lagi zalim, rasakan bahawa kita betul, saya terbaik, saya dah buat yang terbaik. Maka ketika zalim atas zalim, kemuncaknya itu namanya lamma zalamu, ya. Sebabnya bagaimana kaedah Rasul ialah mengingatkan dengan kebaikan, basyir dengan nadhir. Pasal bila katakan kita memberi peringatan, kita stop, kita berhentikan orang, kita ingatkan kawan-kawan kita, anak kita daripada perkara-perkara yang zalim, kesannya ialah tidak sempat jadi lamma zalamu. Itu penting. Kalau kita tidak buat peringatan, kesannya apa? Kalau kita tidak ambil Al-Quran ini untuk ingat-ingatkan sesama sendiri, kesannya ialah bila lamma zalamu, maka Allah akan hancurkan bagi sebuah kawasan tersebut, kerana itu adalah perjanjian, ya, ketetapan yang Allah nyatakan pada ayat 59. Dan semua perkara ini memerlukan ilmu. Maka kita nak masuk kepada ayat 60, ya, bahawa beragama ini perlukan ilmu, tetapi ilmu juga ada disiplin dan adabnya. Kita baca ayat 60 sekali lagi. Peristiwa Nabi Musa bersama pembantunya, dinyatakan namanya Yusha bin Nun. Kita baca bagaimana komitmen Nabi Musa untuk dijadikan sebagai panduan kepada kita. Silakan Ustaz. Baik, kisah baru Ustaz. Kisah baru. Masya-Allah. Kita baca ayat 60, masuk kisah baru, babak yang baru, kisah yang keberapa dah Ustaz? Ketiga. Surah Al-Kahfi. Masya-Allah. Saya tengok kata Syekh Abu Ibrahim Abdul Ghali, Ahmad Ibrahim Abdul Ghali, dia kata barang siapa yang nakkan Allah ceritakan kepada dia
maka bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Masya-Allah. Allah ceritakan kepada kita kisah-kisah yang Allah pilih sendiri, sudah pastilah kisah yang paling baik dan memiliki hikmah dan pengajaran. Ayat kisah-kisah terpilih Ustaz ya, Masya-Allah, yang bagus untuk kita kan. Kisah-kisah dekat surat khabar kadang-kadang bagus tak bagus kan, tapi yang ini yang terbaik. Alhamdulillah, terbaik insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sehingga bertahun-tahun. Jadi ini permulaan bila dalam hadis Nabi dinyatakan bahawa siapakah yang berilmu. Nabi Musa bertanya pada Allah, Allah menjawab bahawa ada seorang lain, ya. Pasal Nabi Musa menjawab kepada Bani Israel cakap siapa yang lebih pakar, yang berilmu. Nabi Musa menjawab, Nabi Musa kerana beliaulah yang mengetahui Taurat, kitab yang turun kepada Bani Israel. Rupanya diingatkan oleh Allah, maka bagi seorang nabi yang merendah diri sanggup untuk menyatakan la abrahu hatta, aku tidak akan berhenti sampai berjumpa pertemuan dua laut. Ini yang dimaklumkan oleh Allah tempat hamba itu tinggal. Au amdiya huquba, ataupun aku akan teruskan musafir aku ini bertahun-tahun. Huquba ini adalah jamak kathrah Ustaz ya, bukan jamak taklil ataupun yang apa, jadi dua jenis jamak. Jadi kalau sepatutnya ahqaba ataupun huquba. Jadi kalau huquba ini maksudnya kalau 80 tahun ataupun 80 tahun lagi, sambung 80 tahun lagi, aku sanggup untuk travel, sanggup untuk musafir. Untuk apa? Mencari orang yang berilmu tersebut. Lambang kepada kerendahan hati, ya. Tidak seperti iblis ataupun pengikut-pengikutnya yang kata bahawa sayalah yang paling pandai. Baik. Jadi ayat yang ke-61, falamma, ya, apabila mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa akan ikannya. Ya, terlupa akan ikannya. Fattakhaza sabilahu fil bahri ajaba, saraba, ya, iaitu kalau katakan dah jumpa pertemuan antara dua laut itu, mungkin begitulah gayanya Ustaz ya. Kalau pertemuan dua laut tak tahu kat mana, kita tak perlu tahu kat mana tempat itu, tapi pelajarannya ialah apa? Ketika sampai ke tempat itu, mereka berdua terlupa. Bukan Yusha bin Nun ataupun pembantu saja terlupa, Nabi Musa juga terlupa. Dan inilah yang kita ingin lihat, apakah yang berlaku bila mereka terlupa. Ikan yang dibawa oleh Yusha bin Nun ni lapar, dah letih dah ni. Adakah Nabi Musa marah kerana si pembantu tidak jaga ikan elok-elok ataupun macam mana? InsyaAllah kita tengok pada hari esok. InsyaAllah kita lihat dahulu resolusi pada halaman 300, iaitu yang pertama, hargai pengajaran dan isi kandungan Al-Quran serta elakkan daripada banyak berbalah ataupun memberi komentar yang tidak melambangkan kerendahan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bertangguh untuk menyambut hidayah. Dalam kehidupan kita ada peluang untuk mendapat hidayah, belajar Quran, cepat-cepat kita rebut peluang tersebut. Dan yang ketiga, manfaatkan peluang umur yang Allah bekalkan kepada kita untuk sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa Allah jadikan kita seorang yang dapat menguruskan ilmu di akhir zaman ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma fil lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Kau hapuskanlah segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, Kau matikanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman, di kalangan orang-orang yang abrar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada sesiapa yang boleh mengampunkan dosa kami kecuali-Mu ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah, selamatkanlah kami di mana saja kami berada ya Allah. Bila kesihatan kepada kami, bila ruang dan kesempatan waktu kepada kami ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami semua ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami semua ya Allah daripada sifat munafik ya Allah. Ya Allah, daripada amalan-amalan yang riak ya Allah, daripada lidah-lidah yang dusta ya Allah.
ya Allah, daripada pandangan-pandangan yang khianat ya Allah. Selamatkanlah kami semua ya Allah. Berikan keberkatan waktu, keberkatan umur kami ya Allah, untuk kami menguruskannya dengan ilmu dan amal yang salih. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memimpin kita untuk sentiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ya, tidak banyak jidal dan juga tidak kita berpaling menjadi orang yang sombong. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang untuk sama-sama tuan-tuan kita menggembling tenaga. Sumbangan tuan-tuan akan dimanfaatkan insya-Allah dengan kita berkongsi mesej daripada Al-Quran. Moga-moga tuan-tuan bersama keluarga terus dipancarkan dengan nur Al-Quran bersama saya dengan Ustaz Tarmizi, ya, kita semua satu dunia mendapat hidayah terus menerus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada hari esok insya-Allah. Kita terus ingin melihat apakah yang berlaku kepada Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.